Nabi Nuh telah melakukan satu revolusi yang paling besar yang disebut revolusi pemikiran, yang mana perkara-perkara dalam bentuk khurafat, bid'ah dan dongengan yang berlaku di kalangan pemeluk-pemeluk dan penganut-penganut kaum Rasid tadi supaya dibuang di alam pemikiran mereka. Benda-benda macam ni kena buang dari kepala kita. Benda-benda macam ni kena buang daripada otak dan pemikiran. Yang perlu kita bagi tumpuan ialah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat kita bermohon, itulah tempat kita berlindung, itulah tempat kita meminta pertolongan. Tetapi Nabi Nuh juga memahami benda-benda seperti dakwah ini bukanlah sesuatu yang boleh dipaksa-paksakan ke atas orang lain. Kita hanya berdakwah, kita hanya mengajak, kita hanya menyeru. Tetapi persoalan hidayah, persoalan petunjuk, persoalan taufik sepenuhnya terletak pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tempoh usia yang diberi 950 tahun, 1000 illa khamsin, 1000 kecuali 50, berapa? Matematik ala Al-Quran, 950. Ada riwayat daripada Ibnu Abbas yang dinisbahkan di atas Ibnu Abbas yang beriman dan mengikuti ajakan dakwah Nabi Allah Nuh cuma 80 orang. Tersisa anaknya 3 orang. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Nabi Nuh dapat dakwahkan seorang setahun pun, kalau dengan umur dia 950, berapa orang boleh dapat? Kata setahun seorang, berapa? 950. Kalau setahun seorang, ni 80 orang. Tuan-tuan boleh bayangkan, mungkin berbelah tahun sampai 20 tahun baru seorang dari sudut purata. Nak ajak orang buat baik ni bukan senang. Nak ajak orang kembali kepada Allah ni bukan senang. Nak ajak orang kembali kepada fitrah agama ni bukan senang. Walhasil, secara data dan statistik yang kita dapat menerusi panduan-panduan ayat Al-Quran, orang yang beriman dan menentang Nabi Allah Nuh, grup mana paling ramai? Yang beriman dan suka ke yang lawan dan tentang lagi ramai? Hakikatnya di mana-mana lakaran sejarah yang ditunjukkan oleh Allah yang menentang para nabi, yang tak suka para nabi, yang lawan para nabi, jumlah mereka jauh lebih ramai daripada yang beriman dan mengikut ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi dan juga rasul. Ini menunjukkan kepada kita bahawa Allah tidak mementingkan kuantiti. Yang Allah pentingkan di sini ialah kualiti. Kuantiti yang banyak tetapi akidah sesat dan tersasar tidak berupaya untuk mengembalikan anda kepada Allah. Yang penting kuantiti, walaupun jumlah kita sedikit tapi bermakna. Bukankah dalam awal-awal surah Al-Mulk Allah sudah menyebutkan ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aktsaru amala. Siapa di antara kamu yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Allah bukan nak banyak amalan, tapi Allah nak tengok yang paling baik dari sudut mutu, kualiti, keunggulan. Itulah danhil. Itu mutu danhil. Kualiti bukan kuantiti. Kualiti yang banyak tidak memenuhi rukun-rukun, kuantiti yang banyak tidak memenuhi syarat-syarat, pasti tidak akan diterima dan tidak dimakbulkan oleh Allah. Sikit pun dia ada kualiti, dia ada pemaknaan, dia ada rukun, dia ada syarat yang tersusun dan diikuti, pasti dia diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibat keingkaran dan kedurhakaan yang berlanjutan, apa hukuman Allah atas mereka? Banjir besar, taufan, ribut,
yang akhirnya semua telah ditenggelamkan oleh banjir besar tadi, termasuklah anak Nabi Allah Nuh alaihi salam, salah seorang, iaitu Kan'an. Yang terselamat cuma 3 orang, Sam, Ham dan Yafis. Ringkas-ringkas habis cerita Nabi Allah Nuh, datang pula satu kaum yang Allah jadikan kaum ni lebih besar, lebih tegap, lebih hebat, lebih bersemangat daripada kaum yang telah dibinasakan oleh Allah, iaitu kaum Ad. Kaum Ad ni mendiami satu bumi yang disebut sebagai bumi Ahqaf. Bukankah tuan-tuan di dalam Al-Quran ada satu surah yang disebut surah Al-Ahqaf? Nabi yang diutuskan untuk kaum Ad, Nabi apa? Nabi apa? Pengurusi. Nabi lepas Nabi Nuh, Nabi apa? Nabi Hud alaihi salam. Cuma pesen dia berbeza. Patutnya bila saudara kita, keturunan kita yang paling dekat sudah dibinasa dan dimusnahkan oleh Allah, cukuplah itu sebagai iktibar dan pengajaran. Siapa lawan Allah, inilah akibat dia. Siapa tentang Allah, inilah kesudahan dia. Cukup kita pegang demikian. Tetapi sifat manusia ni sentiasa lalai, leka dan lupa. Bila datangnya umat Nabi Allah Hud yang disebut Ad ni, yang Allah bagi kekuatan pada tubuh badan mereka, perawakan dan perwatakan mereka jauh lebih baik dan menarik, apa yang berlaku? Pada zaman mereka, mereka telah membina kota-kota besar, bangunan-bangunan yang tinggi, laksana kota metropolitan. Dan ini dirakamkan oleh Allah selalu yang dibaca oleh imam-imam tatkala dia mengimamkan solat subuh, surah Al-Fajr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iram dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Apa dia? Adakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah memperlakukan kepada kaum Ad? Iram zatil imad. Iram tu nama bandar mereka, nama kota mereka. Til imad, dipenuhi dengan tiang-tiang yang besar, tiang-tiang yang hebat, kota kosmopolitan. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana penciptaan dan kreating mereka ini tidak akan pernah kamu saksikan pada tamadun dan kebudayaan sebelum tu. Tapi akhirnya dengan material dan keduniaan ini menyebabkan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mereka mula membina benteng-benteng yang tinggi, mereka merasakan kehidupan ini kekal dan abadi. Lalu mereka merupakan unsur kerohanian yang kedua yang sepatutnya sentiasa diperingati oleh kita semua manusia, iaitu kematian, alam mahsyar, alam akhirat. Bahkan pada zaman Nabi Nuh, ada umat-umat yang mula bersuara mempertikaikan kesahihan dan kebenaran adanya alam mahsyar. Cerita orang tak percaya bab kubur, cerita orang tak percaya bab azab dan nikmat dalam kubur bersungguh sangat jadi batuk pula. Cerita orang tak percaya soal jawab dalam kubur ni, cerita orang yang tak percaya dihimpun bertemu dengan Allah, diberi buku, diberi amalan, ditimbang amalan, berjalan di sirat, berakhir syurga neraka, bukan hari ini. Tapi seawal umat Nabi Nuh dah ada yang mula mempertikaikan kiamat tu akan ada ke tak? Mati ni ada soal dalam kubur ke tak? Nikmat dan azab kubur ada ke tak? Bahkan inilah tugas Nabi Allah Hud untuk mengembalikan hakikat penciptaan kemanusiaan itu apa? Kenapa kita perlu berhubungan dengan Allah? Kenapa perlu berhubungan dengan manusia? Kenapa perlu mati? Dan apakah hubungan amalan-amalan dan ibadat kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nak berhenti? Okey.